Hari ini kita akan belajar tentang formula empirik dan formula molekul. Okey, formula empirik ialah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bagi bilangan atom setiap jenis unsur dalam sesuatu sebatian. Dan molekul pula ialah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom setiap jenis unsur yang terdapat di dalam satu molekul sesuatu sebatian. Okay, kita tengok contoh ya. Kalau formula molekul glukosa, kita tengok ada C6H12O6. Okey, maksud dia dekat sini, formula ini menunjukkan satu molekul glukosa mempunyai 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Manakala formula empirik glukosa pula, kita boleh ringkaskan dia ataupun kita kecilkan daripada C6H12O6 tadi. Kita boleh bagi dengan 6, anda akan dapat CH2O. Iaitu bermakna formula itu mempunyai nisbah paling ringkas iaitu hanya 1 karbon, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. So, harap anda faham apa itu formula molekul, apa itu formula empirik. So, kita boleh tengok contoh di sini. Okay. Air, formula molekul dia adalah H2O. Formula empirik juga adalah H2O. Maknanya tak boleh diringkaskan. Jadi, formula molekul dan formula empirik dia sama. Kalau amonia, formula molekul dia NH3. Bersama juga dengan formula empirik dia NH3 kerana tidak boleh diringkaskan. Hydrazine, kalau kita tahu formula molekular N2H4. So, N ada 2, H ada 4. So, kita boleh ringkaskan menjadi formula empirik dia NH2. Propena C3H6. Okey, formula empirik dia C3H6 tadi kita boleh ringkaskan bagikan dengan 3. So, dapat CH2. Benzin C6H6. So, kita ringkaskan untuk mendapat formula empirik dia CH. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan penentuan formula empirik. Macam mana anda nak menentukan formula empirik? Okey, macam mana kita nak kira formula empirik ini? Okey, so untuk yang pertamanya, bila dapat soalan, apa yang awak perlu buat ialah baca soalan. Okey, so kita baca soalan. Okey, dia kata 1.35 gram aluminium berpadu dengan 1.2 gram oksigen untuk menghasilkan aluminium oksida. Apakah formula empirik? So, dia nak formula empirik. Okey, daripada soalan kita garis apa poin yang penting. So, kita boleh tengok dia bagi 1.35 gram aluminium dan 1.2 gram oksigen. Okey? So, daripada sini, cara menyelesaikan untuk formula empirik, sila pastikan anak murid cikgu buat kotak. Okey, kotak saya dah sediakan siap-siap sebab saya takut saya tak sempat nak garis. Okey, dalam kotak, pertama yang awak perlu tulis adalah unsur. Unsur maksudnya di sini, daripada soalan unsur apa yang diberi. So, kalau kita boleh tengok, yang pertama dia kata aluminium, yang kedua adalah oksigen. Okey, unsur yang pertama yang perlu ditulis adalah logam. Yang kedua adalah bukan logam. Kalau dia bagi bukan logam semuanya, anda boleh tulis mengikut soalan. Tapi kalau ada dua, logam dan bukan logam, kita perlu tulis logam di hadapan. Okey, untuk penyelesaian macam mana nak kira? So, daripada unsur, kita tulis dahulu unsur logam. Sila jangan tulis aluminium, tapi kita tulis simbol aluminium. So, simbol aluminium adalah Al. Okey, simbol oksigen adalah O. Okey, untuk ramai murid yang confused bila kita kata oksigen cikgu, O2. Tidak. Di sini unsur. So, bila unsur dia bagi oksigen hanya O sahaja. Tak ada O2. Hanya O sahaja iaitu oksigen. Simbol untuk unsur oksigen. So, bila awak dah tulis simbol unsur oksigen, yang keduanya kita akan tulis jisim. Okey, jisim unit dia adalah gram. So, daripada soalan dia dah bagi aluminium adalah 1.35 gram, oksigen 1.2 gram. So, awak hanya ambil sahaja daripada soalan, tulis di situ.
Okey, so bila kita dah tulis di sini, awak dah dapat gisim gram 1.35 gram dengan 1.2 gram. Nak tulis gram di sini pun boleh, tak nak tulis pun tak ada masalah. Okey, bila dah tulis macam itu, seterusnya kita akan kira bilangan mol. Macam mana nak kira bilangan mol? So, awak tahu daripada gisim bahagi dengan gisim atom relatif. So, 1.35 gram bahagi dengan 27. Yang ini 1.2 gram bahagi dengan 16. So, awak bahagi menggunakan kalkulator. Okey, 1.35 bahagi 27. So, awak akan dapat sama dengan 0.05 mol. Okey, kalau tak nak tulis di situ, kita boleh tulis di sini terus mol. Okey, 1.2 bahagi 16. So, awak akan dapat sama dengan 0.075 mol. Okey, daripada situ kita akan tulis yang keempat, nisbah. Okey, macam mana nak cari nisbah? So, awak tengok 0.05 dengan 0.075. Yang mana lebih kecil? Okey, dari sini kita akan nampak 0.05 sebahagi dengan 0.05 untuk kedua-duanya. So, 0.05 bahagi 0.05, so awak akan dapat sama dengan 1. 0.075 bahagi 0.05, so awak akan dapat 1.5. So, ini adalah nisbah teringkas. So, macam mana nak dapat nisbah teringkas? Ada dua cara. Sama ada awak dapat 10, awak dapat 1.5 di sini. Kita darab, kita gerakkan titik. Maksudnya di sini daripada akan jadi 10, 15. Ataupun kita darab dengan 2. So, kalau saya darab dengan 2, awak akan dapat 2, 3. Ataupun kalau awak nak buat satu lagi cara. Okey. Awak nak gerakkan titik. So, awak akan dapat di sini 10, 15. So, kita boleh bahagikan masih lagi mendapat 2 dan 3. Saya harap anda faham di situ. Okey, yang ini pula contoh soalan yang kedua. Okey, sebelum saya lupa, bila awak dah dapat nisbah teringkas, yang tak payah awak perlu tulis formula empirik sama dengan AL. So, sini AL. So, ada 2. So, letak 2 di bawah. O, letak 3 di bawah. So, ini cara menjawabnya. Okey, soalan nombor 2. Okey, formula sampel 26.3 gram stannum klorida didapati mengandungi 11.9 gram stannum. Okey, so kita garis. Nyatakan formula empirik bagi stannum klorida itu. So, kita mula-mula kita macam biasa tulis unsur. Okey, so awak tahu awak ada stannum, awak ada klorida iaitu klorin, so Cl. Okey, so letak yang kedua gisim. Okey, gisim stannum dia dah bagi 11.9 gram. Gisim klorida macam mana kita nak dapat? So, awak tengok di sini. 26.1 gram stannum klorida mengandungi 11.9 gram stannum. So, berapa klorida? So, 26.1 tolak 11.9. So, awak akan dapat 14.2 gram untuk klorin. Okey, saya harap anda faham di sini. Okey, so seterusnya macam biasa bilangan mol. Okey, so kita akan dapat 11.9 bahagi dengan 119. Okey, yang ini 14.2 bahagi dengan 35.5. Dari mana ini? Ini adalah JAR. Yang di atas adalah gisim. So, di sini anda akan dapat 0.1 mol (0.4 mol). So, kita boleh tengok nisbah. Okey, 0.1 bahagi dengan 0.1 dapat 1. 0.4 bahagi dengan 0.1 awak akan dapat 4. So, nisbah teringkas dia adalah 1, 4. So, formula empirik sama dengan SnCl 4.
Seterusnya contoh yang saya akan tunjukkan adalah soalan begini. Okey, soalan nombor 3, dia kata seorang ahli kimia menganalisis sebatian yang memberikan bau kepada buah pisang yang masak ranum. Dia mendapati sebatian ini mengandungi 64.62 karbon, 10.77 hidrogen dan 4.61 oksigen. Apakah formula empirik sebatian tersebut? Okey, saya tak selesaikan soalan ini. Cuma saya nak cakap dekat awak macam biasa, cuma tulis unsur. Cuma awak akan confuse di sini dia bagi persen. Kita tukar persen ni sebagai jisim. Maknanya jisim bagi karbon adalah 64.62. Jisim bagi hidrogen adalah 10.77. Jisim bagi oksigen adalah 24.61. Dan penyelesaiannya masih sama. Okey. So saya nak pergi kepada soalan nombor 4. Soalan ini agak sukar sikit bagi anda. Okey. So kita nak 1.6 gram unsur X bergabung dengan 1.6 gram oksigen untuk menghasilkan sebatian dengan formula empirik X2O. So di sini dia dah bahagi pada awak formula empirik. Cuma dia nak dekat awak jisim atom relatif. Dia nak JAR. So macam mana kita nak kira? Masih sama. Kita letak unsur. So awak akan ada X dengan O. Okey. Jisim. Okey. So awak tahu X awak ada 1.6. Okey. Oksigen pun 1.6 gram oksigen. Okey, sama. Okey, sekarang kita akan cari bilangan mol. Okey. 1.6 X kita tak tahu, kita letaklah bahagi X. Oksigen 1.6 bahagi dengan 16. So kita boleh tahu dekat situ oksigen bilangan mol dia adalah 0.1 mol. Okey. So dari sini awak tahu nisbah. Okey. Nisbah katakan awak letaklah 1.6 per X 0.1 mol. 0.1. Nisbah terringkas. Okey, kita tengok daripada formula empirik. So X ada 2, O ada 1. So macam mana kita nak cari JAR dia adalah, okey, kita tengok di sini, okey, 1.6 per X nisbah 0.1, okey, sama dengan 2 nisbah 1. Okey, apa yang akan masukkan dengan nisbah-nisbah ni? Okey, so kita boleh buat 1.6 per X bahagi 0.1 sama dengan 2 per 1. Okey, so kita akan cari X ni. X itu adalah JAR untuk X. So kita boleh kira 1.6X sama dengan 2 darab 0.1. So yang ini naik ke atas, yang ini ke sini. So awak akan dapat 1.6X sama dengan 0.2. So X sama dengan, okay, so X ni yang kita nak, so kita naik, so sama dengan 1.6 bahagi 0.2. X sama dengan 8. So JAR X sama dengan 8. Okey, saya harap anda faham. Lepas ni saya dah bagi latihan untuk penentuan formula empirik. Sila buat dalam buku latihan dan esok mungkin kita akan pergi kepada formula molekul. Terima kasih atas kerjasama.